من لساني يفقهوا قولي آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar semuanya? Sihat semua? Alhamdulillah. Okey, saya minta maaf hari ini tak ada slide. Saya alihkan. Hari tak ada slide, tapi dengar tak suara saya? Boleh jelaslah Okey. Tak ada slide hari ni sebab saya satu tak ada laptop. Laptopnya dipinjam oleh orang. Jadi hari ni semua kena tengok muka saya. Boleh tak boleh tengok slide, tapi tengok saya lah. Ataupun just dengarkan saja apa yang kita akan pelajari bersama-sama, insya-Allah. Baik. Boleh kita sama-sama mulakan pengajian kita dengan kita membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Semoga kita punya niat-niat yang baik ya, insya-Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak sabar nak baca. Ala hazihi wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kalau jauh, saya just kena kokkan suara je lah Boleh? Okey, insyaAllah. Baik, kita siapa yang ada buku, kita akan buka buku pada muka surat yang ke 284, insyaAllah. 284. 89, maaf. 84 kita dah baca. Silakan. Alhamdulillah, silakan. Ada yang muka baru ya hari ini? Ada yang baru? Baru Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga bertambah besar kumpulan uswatun hasanah ni. InsyaAllah. Baik, kita akan masuk bab yang bab yang sama, bab ujub, tapi saya akan continue. Saya akan continue pada bab ujub ni 289. Siapa tak ada buku tak apa. Takkan nak share satu buku semua nak tengok kat dia punya buku kan. Jadi tak apa. Just dengarkan saja. Anggap macam syarahan biasalah. InsyaAllah. Jadi siapa boleh bilang apa itu makna ujub? Ma ma'anal ujub? Apa maksud al-ujub? Jangan tengok susah. Nanti kena tanya. Macam mana? Apa maksud ujub? Tak ada hadiah, tapi ni bukan hadiah lah. Saya tak nak kasih ni as hadiah. Saya nak kasih nanti, saya kasih Ibu Boni untuk kita share lah. Tak, ni bukan hadiah lah. I don't want to give as present. Kalau tak, nanti 4 orang je yang dapat ni. Jadi saya kalau boleh nak share. Jadi semua dapat. InsyaAllah. Apa makna ujub? Kenapa? Okey tak? Nak kena buka ni lampu. Okey lah, boleh bukakan lampu tak? Lampu yang ini. Tak ada slide jadi boleh buka lampu lah. Siapa boleh tolong? Bukakan. Terima kasih. Masalahnya jawapan dia belum lagi diberi. Soal lampu pula. Jadi apa maksud ujub? Sombong dengan ujub lain. Berbeza. Tak salah 100%. Terima kasih Ibu Amy. Saya merasa diri yang paling benar. Boleh juga, boleh, tapi ada lagi satu yang saya cari jawapannya. Siapa yang cakap tu? Saya tak tahu. Okey, betul. Tadi siapa cakap tadi? Saya tak dengar. Siapa? Tahu tak sebelum tu? Kamu. Okey, yang kat atas tu. Siapa namanya? Maaf. Isti, okey. Okey, apa tadi jawapannya? Maaf.
Merasa diri lebih baik daripada lain. Betul. Satu jawapannya yang betul. Tadi merasa diri yang paling benar pun betul. Lagi membanggakan diri sendiri. So semua tu sebenarnya betul. Apa yang membezakan sombong dengan ujub adalah sombong tu perkara yang mendatang lepas tu. Tidak ada sombong kalau tidak ada ujub dalam diri sendiri. Macam mana kita boleh sombong? Firstly, how we get that disease? Sombong tu. Macam mana kita nak jadi sombong? Cara-cara menjadi sombong contohnya lah. Maksudnya kena ada rasa kita ni paling bagus daripada orang lain. Siapa nak jadi sombong? Ikuti apa cara-cara dia. Okay? Sedangkan ni antara perkara-perkara yang tak boleh kita adalah dalam hati. Jadi sombong ni antara sifat yang tidak baik. Dan para ulama' sangat takut kalau ada sifat sombong ni. 3 serangkai dia kata. Sombong, hasad, riak. Dan ujub tu antara termasuk daripada cabangan sombong tu. Jadi sombong tu perkara yang mendatang, penyakit yang datang, macam gitu. Kan? So, untuk jadi sombong, pertama sekali kita perlu ada sifat ujub dalam diri sendiri. Kita merasakan diri kita betul. Kita merasakan diri kita benar. Kita yang terpaling betul lah dia. Tak pernah salah seumur hidup. Lahir-lahir je dah betul. Macam itulah contohnya. Ataupun dia tak pernah salah. Semua orang salah. Dia yang paling betul. Mana ada orang macam gitu? Kan? Siapa kat sini rasa tak pernah buat salah? Selalu salah tu ada. Tapi yang paling betul tu tak pernah kita. Saya pun tak pernah merasakan yang saya ni paling betul. Ataupun jangan kita ada sifat yang kita rasa kita ni paling betul. Walaupun kita ni ada status contoh. Walaupun kita ni ada pangkat. Walaupun kita ada nama contohnya di masyarakat. Tapi tak boleh kita merasakan kita ni paling betul. Sebab ada orang yang lagi betul dari kita. Kalau kita merasakan kita ni contohnya. Kita ni paling cantik contohnya. Ada orang yang lagi cantik dari kita. Macam itu kan? Kalau kita rasa kita ni yang paling kaya contohnya. Ada orang yang lagi kaya daripada kita. Tapi ultimately siapa yang paling kaya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang nak boleh lawan Allah? Contohlah cakap pasal material. Paling kaya, saya nak jadi orang paling kaya. Okey, saya jadi millionaire. Kan? Lepas tu jadi billionaire. Lepas tu jadi orang yang paling tinggi. Kira kalau saya jadi orang yang paling kaya pun dalam dunia ni, saya tetap miskin. Kenapa? Tak sekaya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. So, kenapa kita nak jadi yang paling? Sedangkan Allah tu yang terpaling hebat. Macam gitu. Okay, so back to the content ialah untuk menjadi sombong akan wujud dahulu sifat wujud dahulu sifat ujub. Maksudnya merasakan diri ni hebat, merasakan diri ni betul, tak pernah salah dan sebagainya. Ya. Para ulama takut tiga perkara ni, iaitu takut bukan takut macam takut hantu tau, bukan. Takut ada sifat ni. Sebab memang akan ada dalam manusia. Kita tak akan pernah lari dengan benda ni. Kita mesti akan ada sombong. Kita mesti akan ada ujub. Kita mesti ada riak dan sum'ah. Cuma bagaimana kita nak mengatasinya. Bagaimana untuk menghakiskannya. Bagaimana nak minimizekan damage tu. Bagaimana kita nak buang sifat tu kalau ada dalam diri kita. Faham ya? Okey. Kesian tak ada slide, tak boleh nak tengok slide kan. Tengok saya je lah ya. Jadi para sahabat pernah meriwayatkan sebuah hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, daripada Sayyidina Anas berkata, "Lau lam takunu tuznibuna khashitu alaikum aksaru min zalik." Al-ujub yang bermaksud kalaupun kamu, ini Rasulullah kata Rasulullah pesan pada sahabat, kalaupun engkau tidak suka melakukan dosa, even if you try to refrain yourself, you don't want to make sin, tak nak buat dosa, tak terfikir pun nak buat maksiat contohnya, tetapi kata Rasulullah, aku lebih bimbang
dengan satu sifat yang akan menimpa dirimu daripada dosa yang engkau akan lakukan tu. Apa dia? Itulah sifat ujub. Itulah sifat ujub. 2 kali Rasulullah kata sifat ni. Rasulullah kalau dia nak emphasize, kalau dia nak betul-betul yakinkan atau betul-betul nak bilang tentang perkara tu, benda tu penting, Rasulullah akan repeat 2 kali atau 3 kali. So dalam hal ni, hadis ni Rasulullah kata al-ujub, al-ujub. Rasulullah kata ujub ni perkara yang tersembunyi. Tak ada orang pun tahu bagaimana dia masuk. Sebab apa? Syaitan dia akan selit masuk pelan-pelan. Tanpa kita tak tahu pun. Kita tak tahu macam mana dia masuk pun. Jadi Rasulullah kata apa? Kalaupun kita cuba untuk tak buat dosa pun, pasti ujub ni akan masuk. Pasti akan masuk. Cuma cara macam mana kita nak hakiskan dia. Contoh, antara ujub dengan dosa-dosa yang kita buat, Rasulullah kata apa? Aku lagi takut engkau ada sifat ujub tu. Daripada dosa-dosa yang kau buat pun, aku lebih takutkan sifat ujub dalam dirimu. Kenapa? Sebab once kita dah ada sifat ujub, sekali kita merasakan diri kita ini seseorang yang hebat, kita ada berpotensi untuk dapat sifat sombong. Contohnya, orang ni hari-hari makan gula. Gula dia makan bukan sikit, banyak. Pagi makan kuih, tengah hari makan makanan-makanan yang apa ni, sweet things lah. Apa tu yang sweet, cookie ke, ice cream ke, kan? Contohnya lah dan sebagainya. Hari-hari makan. For 10 years dia makan, contoh. Awak bilang saya, takkan dia tak dapat kerja manis? Confirm kan dapat kan? Kecuali Allah izinkan tak dapat lah. Tapi logically-nya dia akan kerja manis tak? Macam gitu. Sama macam ujub lah. Kalau dia ada ujub, confirm dia akan sombong. Bagaimana orang jadi sombong? Kerana awak tanya orang sombong contohnya. Kalau jumpa orang sombong, tanya dia, macam mana kau sombong? Cuba tanya. Mesti dia akan rasa, aku hebat ber, kan? Aku bagus ber. Itulah sifat ujub. Jadi sifat ujub tu dia ada dalam diri kita sebelum datangnya sombong. Kan saya dah bilang 2 minggu lepas, bagaimana iblis ada sifat takabur tu. Sebab tadi yang first tu, dia kata saya lagi bagus daripada dia, saya lagi bagus daripada Nabi Adam. Itu namanya ujub. Just because dia rasa dia diperbuatkan daripada api dan Nabi Adam diciptakan daripada tanah, dia rasa dia hebat. Tak semestinya, tidak. Jangan kita tengok orang dari luaran sahaja. Jangan pernah kita judge orang, jangan kita hakimi orang, sebab kita ni bukan hakim. Nama kita pun bukan hakim, jadi jangan kita hakimi orang. Yang layak menghakimi kita ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi saya cakap macam ini pun orang tetap akan buat juga, kan? Cuma jangan kita, kalau kita dapat untuk tak buat tu, lebih baiklah. Alhamdulillah. Dan hadis ni sangat penting. Sifat ujub yang telah Rasulullah katakan tu adalah perkara yang kita perlu keluarkan daripada diri kita. Ya. Okey, insya-Allah. Yang seterusnya, dalam riwayat Muslim, Imam Muslim disebutkan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala halakan nas, fahuwa ahlakum." Yang bermaksud, siapa yang berkata manusia telah binasa, maka sebenarnya kata-katanya telah membinasakannya. Contoh, zaman sekarang orang kata apa? Ish, apa nak jadi ni? Contohnya, kan? Kalau kita kata macam gitu, dengan kita punya dalam hati kita rasa kita ni lagi bagus, itu adalah ujub. Siapa pernah buat? Raise your hand. Tak pernah lah, insyaAllah. Kadang-kadang kita rasa macam, apalah dia ni, kan? Kenapa dia macam gini Tak belajar ke, kan? Contohnya. Itu hati-hati, sebab itu sifat ujub. Itu permulaan. Itu permulaan untuk kita dapat sifat sombong.
Kan? Saya pun takut. Sebab kadang-kadang kita pun rasa macam gitu kan. Kita rasa dalam hati tau. Tak cakap, tapi dalam hati. Sebab tu saya kata, sifat ujub ni memang sifat yang dia tak nampak dalam hati kita. So, apa yang kita cakap dalam hati tu, berhati-hati. Takut jadi ujub. Senyum-senyum ni, Miss pernah buat kan? Nauzubillah min zalik. Kalau pernah buat, kita istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, nanti kita akan belajar bagaimana untuk menghilangkan sifat ujub. Jangan semua tengok dia, dia ujub, bukan gitu. Tidak. Dia cakap je. Dia cakap sebab mungkin ibu merasakan benda tu normal kan. Kita rasa normal kan, kita berasa macam gitu kan. Tapi sebenarnya benda tu adalah satu permainan daripada syaitan untuk rasa kita punya hati ni berbicara, tapi sebenarnya kita ni sebenarnya tengah ujub dengan orang. Contohnya macam apalah dia ni kan, pakai pun tak betul contohnya, itu ujub. Sebab kita rasa kita pakai betul ke? That's why apa yang kita cakap dalam hati kena berhati-hati. Tetapi contohnya kata Imam Malik, sekiranya kita cakap macam itu, contohnya contoh macam mana kesiannya dia tak pergi sekolah contohnya. Kalau kita cakap macam itu dengan niat kita ni memang kesiankan dia, bukan untuk merendahkan dia, itu okey. Tapi kalau kita cakap macam contoh, kesian kau tak pergi sekolah, itu ujub ke atau kesian betul? Ujub. Sebab kita rasa macam kita kesiankan dia, cakap macam kita kesian, tapi dalam hati macam dia ni macam tak pergi sekolah ke, orang macam gitu. Faham tak? Contohnya macam gitulah. Ataupun contoh lain, kita tengok Instagram, kita baca-baca news, baca-baca berita kan. Nampaklah benda-benda yang macam orang kita kata macam, kenapa orang ni buat macam gini, sedangkan kan dah belajar, kan ada agama kan. Kalau kita rasa yang dia buat dosa tu sebab kurang ilmu, itu okey. Kalau kita cakap, kenapalah orang ni buat macam gini tak rasa takut dengan Allah ke? Tapi dalam hati kita sebenarnya tengah ujub, itu bahaya. Kita rasa yang kita ni hebat, tak akan buat benda tu. Contohnya, aku tak akanlah buat benda ni. Hati-hati. Sebab kalau kita confirm cakap tak akan buat, takut Allah uji kita dengan perbuatan yang sama. That's why hati-hati tau dengan mulut kita. Apa yang kita cakap, Allah akan uji kita. Allah akan uji kita. Contohnya kita ada kawan contohnya sakit, jadi tak datang kelas ataupun tak datang pergi masjid lah contohnya. Kita ni ada pengajian dekat sini contoh. So sudah sakit, dia tak datang. Kita pula rasa macam contoh alah sikit-sikit je, itu pun tak pergi kelas. Hati-hati tau. Sebab nanti kalau Allah uji kita sakit, kita tak pergi kelas, orang pula cakap pasal kita. Ataupun kalau orang tak cakap pun, Allah memang sengaja uji kita. Sebab kenapa? Sebab sifat ujub yang kita pernah ada, cakap pasal orang. So apa yang kita belajar sekarang ni, semua yang kita belajar pasal qalbun salim ni, ialah untuk belajar apa? Belajar tentang ma'asil qulub, tentang maksiat hati. Ma'asil tu maksudnya maksiat hati. Ma'asil qulub. Itu perkara yang Waalaikumsalam, masya-Allah. Tak apa. Saya faham hujan. Kalau boleh kat rumah aje kan, hujan-hujan ni. Okay, masya-Allah. Alhamdulillah. Saya tahu. Okay, kita go to the next one Saya akan terus pergi dekat sini. Ni dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ta'azama fi nafsihi wahtala fi mishyatihi laki Allah wa huwa alaihi ghadaban. Yang bermaksud, sesiapa yang merasakan diri dia besar tu maksudnya bukan besar saiz, tapi besar hebatnya dia,
bagusnya dia, ya, dan saya patut dimuliakan contohnya, dan dia sombong ketika dia berjalan, dia akan menemui Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan Allah murka kepada dia. Riwayat Al-Hakim, dan hadis ni hadis yang baik untuk kita pelajari. Macam mana orang sombong jalan? Siapa boleh demonstrate? Bagaimana? Siapa nak demonstrate? Ah. Cik Siti nak demonstrate, Ibu Siti. Siapa lagi nak demonstrate? Siapa? Ada lagi siapa? Tak ada. Tak apalah, siapa semua tahulah Kita boleh imagine ourselves lah Bagaimana orang sombong berjalan? Dia akan jalan dengan dia rasa dia paling hebat lah. Dia mendongak ke langit sebab dia rasa sombong, dia rasa dia paling atas. Dia paling aula lah contoh. Macam mana orang tawaduk berjalan? Macam mana orang zuhud berjalan? Macam mana? Menunduk. Dia bukan menunduk aja, tapi walaupun dia macam biasa, jalan macam biasa, tapi mata dia dekat bawah. Bukan mata kat bawah, maksudnya mata dia lihat bawah. maaf. Mata dia lihat bawah. Mata lihat bawah. Kadang-kadang ulama dahulu dia akan macam ni tau. Saya tak ada ni lah. Tak ada kain pula. Mereka, siapa pernah tengok dia kat mana-mana lah, kat YouTube ke, dekat mana-mana Instagram apa, akan ada kain, dia tutup. Kain tu tutup. Kenapa ulama dulu jalan kain tutup? Bukan tutup begini tau. Tutup macam gini lah. Gini je. Contohnya, tak ada kain lah. Tutup macam gini lah. Gini. Gini. Begitu. Kenapa? Jaga pandangan. Supaya apa yang dilihat cuma kat depan je. Kat bawah je. Bukan tengok sana, tengok sini. Kita kalau jalan, tengok sana. Selagi tak nampak, selagi tu tengok. Sampai jatuh sekali kan. Kadang-kadang. Tapi taklah, tak semua gitu Jadi ulama dahulu dia akan tutup dia punya kepala tu supaya tak melihat yang lain. That's why kalau dalam majlis pun kadang-kadang ulama tutup. Sebab apa? Sebelum ada carahan ke apa, sebelum tazkirah, tutup dulu sebab bukan nak nampak hebat tau, tidak. Untuk menjaga pandangan. Kadang-kadang kalau tak jaga pandangan, hati akan cakap. Untuk jaga hati, untuk jaga pandangan, buat apa? Jangan lihatlah. Jangan tengok, jangan dengar. Kan maksiat pertama adalah mata, lepas tu telinga kan? Kita dah pernah belajar tu. Mata dan telinga ni hati-hati. Itu yang boleh buat hati kita tu cakap-cakap pasal benda orang lain kan? So, jangan kita banyak cakap pasal orang lain. Nak cakap boleh, tapi jangan cakap pasal orang lain. Kalau kawan kita ajak kita cakap pasal orang lain, kita buat apa? Jangan kita terus jalan kan, tak begitu. Itu maksudnya kita tak ada adab kan. Kalau dia cakap pasal orang lain, cuba kita tukar topik. Cuba tukar topik lah. Apa tu? Gelimur. Maaf. Memalingkan cakap-cakap tu kan, terus tukar lain lah. Tukar subjek lain lah. Saya minta maaf, saya tak tahu apa word tu. Bahasa Jawa kan. Okay. Next page insyaAllah. 291. Sayyidina Ibn Mas'ud berkata, Al-halaku fisnaini al-qunut wal-ujub. Kebinasaan itu ada dua sifat. Saya dah pernah cakap dalam slide Binasa tu ada dua sifat dia, iaitu putus asa daripada rahmat Allah dan ujub. Dua sifat ni ada dalam iblis. Dia merasa putus asa dengan Allah dan dia ujub dengan diri dia sendiri. Dia rasa dia hebat dan dia rasa Allah tidak ampunkan dosa dia. Sedangkan kalau kita minta ampun dengan Allah, Allah pasti akan mengampunkan kita. Tapi tidak. Dia merasakan diri dia hebat. That's why iblis menjadi iblis yang sekarang ni. Kalau iblis minta ampun lah,
ceritanya. Adakah Allah akan menolak ampunannya? Tak rasa. Sebab Allah tu maha afun. Allah tu maha pengampun. Kan? Tetapi kerana sifat sombongnya, sifat takaburnya, sifat ujubnya, itu yang membuat hatinya terhijab untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kena hati-hati. Siapa yang ada sifat sombong ni, dia akan kurang untuk minta maaf dengan orang. Dia akan kurang untuk meminta maaf dengan manusia. Sebab dia rasa orang yang, dia maaf. Kamu yang kena minta maaf dengan saya, bukan saya. Kan? Contohnya jiran lah. Jiran bergaduh. Dua-dua tak nak minta maaf. Ataupun kawan bergaduh. Dua-dua tak nak minta maaf. Tapi seorang tu kena start dululah. Jangan kita terus gaduh sampai bila-bila. Kan? Sebab dalam adab berkawan tu, adab Muslim sama Muslim, tak boleh lebih dari 3 hari. Tak boleh 3 hari apa? Bergaduh. Betul. Baik, betul. Okey, Alhamdulillah. Seterusnya. Seterusnya apa ni? Okey, ketika Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ditanya, bilakah seorang itu dikatakan telah mengerjakan kejahatan? Beliau menjawab, ketika dia menyangka dia telah melakukan kebaikan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah An-Najm pada ayat 32 tak silap. Bunyinya macam gini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala tazakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Saya ulang sekali lagi. Fala tazakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Fala tazakku anfusakum. Jangan kamu memuji-muji dirimu sendiri dan merasa kita ni paling bersih, paling tak ada dosa. Huwa a'lamu. Allah tahu. Allah Subhanahu Wa Taala huwa a'lamu bimanittaqa. Hanya Allah lah yang tahu siapa di antara kita yang paling bertakwa. So dalam surah ni Allah kata, jangan kita nak puji-puji kita main diri sendiri, tak payah. Sebab apa? Sebab Allah tahu siapa yang layaknya dipuji. Pernah ada cerita daripada Rasulullah SAW, sahabat-sahabat berkumpul di masjid. Kan? I think this is one of the popular story lah. Dekat syarahan selalu ada keluar. Story ni begini. Para sahabat tengah duduk-duduk dalam masjid. Lepas tu nampak Rasulullah masuk dalam masjid. Lepas tu ada sahabat satu ni kata, ya Rasulullah, orang tu yang tengah solat tu, dia tu ahli syurga. Sebab dia tak pernah tinggalkan solat. Dan dia punya pakaian tu nampak yang dia ni orang alim. Kata sahabat tu lah. So semua kata, ya betul-betul. Tak pernah nampak dia buat dosa. Tak pernah nampak dia buat benda-benda yang tak elok. Kira dia ni memang orang baik lah. Satu kampung tahu dia orang yang baik. Contohnya macam gitu. Satu Mekah tu tahu yang dia ni orang baik. Satu Madinah tu tahu orang tu baik. Tapi apa kata Rasulullah? Rasulullah kata, orang ni dia telah dicop sebagai ahli neraka sebenarnya. Padahal dia tengah buat apa? Tengah solat. Tapi Rasulullah kata dia telah dicop sebagai ahli neraka. Ataupun dalam riwayat lain mengatakan dia telah disepak. Mukanya tu disepak oleh syaitan. Bukan kena sepak betul. Maksudnya telah ditampal, kena dia punya curse lah tu. Kena curse of syaitan. Kenapa? Sebab Rasulullah lagi tahu kenapa macam itu kan. Bila orang tanya kenapa, katanya sebab hati dia tu tak benar-benar ikhlas bila dia beribadah kepada Allah. Siapa yang paling bertakwa sekali dalam dunia ni? Siapa yang betul-betul bertakwa dalam dunia ni? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad pernah bersabda, akulah manusia yang paling bertakwa kepada Allah, tapi aku tak pernah rasa pun yang aku ni paling bertakwa. Faham tak? Nabi kata, Nabi adalah orang yang paling bertakwa. Tapi Nabi selalu sembahyang,
selalu solat malam, selalu berzikir, selalu minta ampun dengan Allah. Padahal Nabi kata, aku ni paling bertakwa di antara kamu semua. Nabi punya iman, maaf kata keimanan Nabi, kalau nak di scalekan tu, nak ditimbang tu dengan seluruh manusia daripada zaman Nabi Adam sampai sekarang, lagi berat Nabi punya iman kepada Allah. Sebab tu kita syahadah sebut siapa? Nabi Muhammad kan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kalau boleh, ulama kata letak Sayyidana. Wa asyhadu anna Sayyidana Muhammadan. Sebab kita ni kita kena agungkan Nabi. So Sayyidina pun boleh. Ataupun kalau tak mampu nak sebut, tak apa. Sayyidina. Sebab Sayyid tu bermaksud ketua. Sayyid tu bermaksud mulia. Siapa yang kita muliakan? Rasulullah SAW. Macam gitu. Jadi, iman Rasulullah tu lebih berat dan lebih besar daripada kita punya iman sebenarnya. So, bila sahabat kata, dia ni orang ahli syurga, Nabi kata, bukan Nabi sombong. Bukan Nabi jealous. Tidak. Bukan sebab, dia jadi ni kan. Tak. Nabi sendiri tahu yang Nabi ni is orang yang paling sempurna. Tapi Nabi tak pernah kata, akulah yang paling sempurna, ikut aku. Tak pernah. Nabi cuma cakap, ikut aku. Sebab Allah suruh untuk ikut aku. Macam gitu. Jadi jangan kita puji. Fala tazakku anfusakum. Jangan kita puji diri kita sendiri. Kalau orang puji, tak apa. Tapi orang kalau puji pun ada adab dia. Jangan kita puji lebih-lebih kan. Puji yang melambung lah contohnya. Yang tak daripada dia pun dia puji contohnya. Tu tak boleh. Tak boleh sebab apa? Takut dalam pujian tu kita sebenarnya hasad dengan dia. Kadang-kadang orang puji tapi dia hasad. Cantiknya Ibu Amy, Masya Allah tudungnya kan. Masya Allah kan. Gitu contohnya. Tapi dalam hati kita tak rasa pun macam gitu kan. Hati-hati. Kadang-kadang that's why orang yang dipuji kena cakap Masya Allah. Cakap Bismillahi Masya Allah ataupun Subhanallah Alhamdulillah. Jangan kita kata memang saya cantik. Nanti besok-besok sakit kan. Sebab apa? Sebab orang punya hasad. So kalau orang puji, orang ahli akhirat ni, maksudnya orang yang mengejar akhirat ni, dia tak akan termakan dengan pujian orang. Orang puji ke, orang hina dia tak kisah. Sebab dia tahu yang dia cari adalah keredaan Allah. Kalau Allah yang puji dia, itu yang baru dia akan happy. Orang kalau yang biasa-biasa puji dia kan, dia tak akan rasa apa-apa. Sebab dia rasa itu semua is either satu pembohongan, ataupun kalau betul pun orang tu puji dia, pujian itu selayaknya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni tak layak dipuji sebenarnya. Yang layak dipuji ialah Allah. Sebab Allah yang kasih kita akhlak tu. Contohnya kan, pandainya kita baca Quran. Siapa yang kasih kita pandai? Allah. Pandainya kita masak. Siapa yang kasih kita pandai? Allah. Jadi kalau orang puji kita punya masakan, cakap Alhamdulillah, terima kasih, Alhamdulillah. Semua ni Allah yang kasih. Kalau bukan Allah kasih kita pandai, kita mungkin instead of letak garam, letak gula contohnya. Kan? Buat air teh letak garam. Sedap tak? Apa dia? Tak ngantuk mungkin lah Jadi semua tu sebab Allah yang izinkan everything, semua kebaikan kita ada, semua nikmat yang kita ada. Contohnya sekarang ni saya nak awak imagine tak payah tutup mata, boleh buka mata. Siapa yang tidur boleh buka mata. Ya, saya nak awak imagine semua apa kebaikan yang awak ada dalam diri awak sekarang ni. Tak payah bilang saya, just acknowledge yourself. Just bilang diri sendiri, saya bagus dekat benda ni. Saya bagus baca Quran. Saya bagus nasihat orang. Contohnya, imagine yourself. Bayangkan sifat baik tu dalam diri awak. Apa benda kebaikan dalam diri awak? Dah imagine?
Dah. Dah Awak imagine kalau Allah tak kasih awak sifat tu. Apa jadi? Lepas tu awak imagine, siapa yang kasih awak sifat ni sebenarnya? Kita sendiri yang usaha ke? Allah yang kasih. So that's why sifat kita yang baik ni pun, apa pun lah kebaikan yang besar ke kecil ke, semuanya Allah yang kasih sebenarnya, bukan dari kita. Jauh sekali. Bukan usaha kita pun. Habis ustazah saya dah belajar penat-penat, pergi sana pergi sini, saya jadi pandai. Saya usaha apa? Saya pergi masjid contohnya kan. Yes, usaha tu usaha. Berapa banyak orang pergi majlis, keluar tak tahu apa-apa. Banyak sebenarnya. Ramai orang pergi majlis. Hebat-hebat majlis dia. Pergi majlis habaib, pergi majlis ulama, pergi majlis ustazah, kan? Pergi majlis siapa-siapa lagi lah. Tapi bila keluar pintu je, perangai sama je. Sama je semuanya perangai. Kenapa? Sebab ilmu tak berkat. Sebab ilmu tak dalam sini. Tak dalam sini. Tapi kat sini. Kan? Itu yang dikhawatirkan. Kita buat apa penat-penat? Duduk rumah sudahlah. Contohnya. Sebab tu, niat penting. Datang kelas, niat, ya Allah, aku nak ilmu yang bermanfaat. Niat aku belajar ni untuk dapat ilmu bermanfaat. Antara ilmu yang bermanfaat ialah kalau kita keluar daripada majlis, kita akan buat ilmu tu. Kita akan cuba usaha untuk buat. Contohnya hari ni kita belajar tentang ujub. Lepas kita keluar, saya niat untuk tak nak ujub lagi. Itu baru kita bermanfaat. Itu baru perhimpunan ni diredai oleh Allah. Sebab kita usaha untuk buat. So banyak sekali sebenarnya orang pergi majlis, orang pergi kelas, tapi niat tak betul. Niat apa? Inilah ujub. Niat untuk rasa diri ni hebat sebab pergi majlis. Niat rasa diri kita bagus sebab duduk dengan habaib. Duduk dengan ulama. Duduk dengan ustazah. Kan? Macam gitu contohnya. Tapi, macam mana tu? Macam mana nak hakiskan ujub tu? Tak payah pergi kelas ke? Kelas tetap pergi. Pengajian tetap pergi. Jangan tak pergi. Sebab kalau siapa yang suruh tak pergi tu adalah syaitan. Syaitan kata, tak payah pergilah, nanti aku akan ujub. Tak payah pergilah, nanti akan riak kan. Itu syaitan. Itu semua syaitan. Saya sendiri akan cakap, pergi je. Walaupun dengan sifat yang ujub tu. Tetapi, sekarang ada ilmu kan. So, sekarang ni kalau ada ilmu, pergi pengajian, pergi mana-mana majlis, niat untuk dapat ilmu bermanfaat. Dan niat duduk tu, supaya dapat ilmu, untuk kita bekal pada hari akhirat nanti. Tu baru betul sebenarnya. Jangan kita pergi kelas suka-suka, tak ada niat apa-apa yang baik. Sayang je sebenarnya. Sebab semua kelas ni, semua pengajian, semua majlis, apa-apa pun yang kita sebut nama Allah Subhanahu Taala dan kita sebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dilindungi oleh para malaikat. Semua ni malaikat dah tulis dah dalam catatan. Yang kita ni belajar dengan ustazah contohnya kan, kita buat apa dan sebagainya, semua dalam majlis ni Allah dah catat dah sebenarnya. Sebelum kita lahir pun Allah tahu yang kita akan hadir majlis hari ni. Begitu hebatnya Allah. Do we know that we will come to this class? Until now that we have came, tak tahu pun kan. Mungkin sebab kita nampak status daripada Ibu Boni. Mungkin nampak daripada WhatsApp. So, kita pun nak datang. Tapi tahu tak kita, 2 minggu lepas yang kita akan datang pada hari ni? Tak tahu. Sekarang ni, tahu tak kita akan datang pada minggu depan ke tidak? Tak tahu. Mungkin kita rasa, datanglah. Kan kita akan datang, confirm. Sekali sakit, datang tak? Tak boleh datang. So, semua, yes, tak tahu. Kita tak tahu. Yang kita tahu, kita kena usaha jadi yang terbaik. Hari ni mungkin kita dah jadi baik. Besok jadi lagi baik. So tomorrow onwards jadi lagi baik. Bertambah baik. Itu sebenarnya yang Allah nak. Nak nampak effort. Nak nampak effort tu apa? Usaha. Usaha baik. Ada Google Translate. Nak nampak usaha tu. Masya Allah.
Okay, ada soalan so far? Tak ada. Apa dia? Oh, jangan rasa, jangan khawatir sebab semua orang mesti ada. Saya pun mesti ada, confirm. Cuma macam mana nak kita nak hakiskan tu ialah kita beristighfar dengan Allah. Kita cuba, kalau kita rasa yang kita ni bagus, once kita feel ada je rasa yang kita ni bagus daripada orang, terus kita kata tidak, Allah lagi bagus, Allah lagi hebat, aku ni tak ada apa-apa sebenarnya, Allah yang kasih ni, semua ni Allah kasih, haza min fadlillah, semua ni hanya kurnia daripada Allah, haza min fadlillah. Kalau orang, contoh kalau ulama dipuji, mereka akan cakap semua daripada Allah, bukan daripada diri saya pun. Yang kamu nampak ni, contoh yang saya kat depan ni, yang kamu nampak sebab Allah izinkan untuk nampak kebaikan saya, tu je. Tapi saya punya dosa, saya punya amalan buruk, Allah hijabkan sementara dekat sini. Sebab apa yang kalian nampak cuma kebaikan je for now. Tapi Allah lagi tahu apa yang saya buat kan? Dan Allah lagi tahu apa yang kalian buat sebenarnya. Sama-sama kita. Kita semua sama. Yang membezakan Allah izinkan saya kat sini, kat depan. But you never know, one day, one of you atau semua akan ke depan macam saya juga. Tak tahu. Kan? Alhamdulillah. Kan? Semua orang boleh berdakwah. Bukan ustazah je. Semua orang boleh berdakwah. Cuma cara masing-masing lah. Ya. Habib Omar pernah berkata dalam satu kelas fajarnya, dalam dekat Tarim lah. Dia kata, orang kalau ikhlas, dia tak akan riak. Dan orang kalau jujur, dia tak akan ujub. Macam terbesar pula Macam orang kalau ikhlas, tak akan riak. Sebab orang riak tu apa? Dia nak mempamerkan yang dia bagus, kan? Mempamerkan perbuatannya di hadapan orang, correct? So kalau tak ada orang kat depan dia, dia tak akan buat kebaikan. Itu orang ikhlas ke tak? Tidak. Orang kalau jujur, dia tak kena ujub. Jujur dengan diri sendiri. Contohnya, we have to be honest with ourselves. Jujur dengan kita diri sendiri yang kita ni tak ada apa-apa. So kalau kita tahu yang kita tak ada apa-apa, kita tak akan ujub. Kita akan rasa ujub. So selama mana kita jujur dengan diri sendiri yang kita ni tak ada apa-apa dalam diri kita, selagi tu Allah akan jauhkan sifat ujub daripada kita. Ya? Yeah? Okay, next insyaAllah. Lagi 15 minutes. Kalau ada soalan terus boleh bilang. Sebab dan obat bagi penyakit ujub. Ketahuilah, ujub berpunca daripada kejahilan. Orang yang jahil yang ada sifat ujub. Orang kalau dia berakal, dia tak akan ada sifat ujub. Sebab dia tahu yang semua ni daripada Allah, bukan daripada diri sendiri. Ya? Dan obatnya ialah kita belajar dengan orang. Belajar ilmu pengetahuan ni. Macam mana nak hilangkan ujub, kena ada ilmunya. Contohnya, seseorang itu merasa ujub dengan sesuatu yang bukan terjadi daripada hasil usahanya sendiri. Seperti mempunyai rupa paras yang cantik, suara yang merdu. Okey? Sepatutnya dia tidak merasa ujub kerana dia bukan terjadi hasil daripada usahanya sendiri, tapi pemberian Allah, kan. Kadang-kadang orang dia rasa action, dia rasa ujub. Saya punya suara yang sangat merdu sekali. Kalau saya nyanyi, burung-burung pun nyanyi. Contohnya, kan. Kalau kawan saya ni dia nyanyi, jadi hujan pula. Contohnya. So itu semua ujub lah. Kita rasa kita ni paling hebat, kan, gitu. Sedangkan dia rasa siapa nyanyi tadi? Hari ni siapa nyanyi? Yang hujan suara dia. InsyaAllah. Jadi gitulah. Suara kita, rupa kita, akhlak kita yang baik ni semuanya Allah yang kasih. Kalau kalau bukan Allah kasih, siapa yang kasih? Kan? Allah lah yang kasih, kan? Bukan orang lain yang kasih. Bukan sebab kita punya ibu ayah pun kasih. Oh, sebab keturunan kita baik-baik, dan so kita orang baik. Tidak. Tak semestinya.
Contoh siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam mempunyai ramai anak. Tapi satu je anak dia yang beriman. So adakah iman tu dapat diwarisi? Tidak. So iman tu pun Allah yang kasih. That's why bila dengar orang luar, kita nampak orang bermaksiat, orang yang bukan non-Muslim pun, orang kafir sekalipun, tak boleh kita sombong. Tak boleh kita cakap, contohlah kita ni mungkin tengah bad mood ke, tengah tak ada mood ke kan. Sekali orang kacau. Habis orang kacau, orang yang bukan, contohnya orang bukan Islam lah. Orang yang bukan Islam lah contoh kacau kita ke apa ke, kita rasa macam nak marah. Tapi tak boleh marah kan, sebab kita orang Islam kan. Kena sabar. Tapi dalam hati kita kata, biarlah dia masuk neraka. Kan? Tak apa, aku doakan dia masuk neraka. Tak boleh gitu. Itu maksudnya kita ujub lah. Kita rasa kita ni hebat. Kita ni hebat masuk sampai masuk syurga pula. Dalam hati kan. Siapa ketawa paling kuat? Dia yang macam gitu kat dia. Tak So tak boleh rasa kita ni hebat walaupun menghadapi orang-orang yang bukan Islam sekalipun. Apalagi orang yang Islam, apalagi orang yang sama agama kita, lagi tak boleh. Ya. Okey, panduan Imam Syafi'i ni last Panduan Imam Syafi'i untuk menjauhkan sifat ujub. Ada panduan dia dalam kitab Bidayatul Hidayah. Kalau kita rasa kita ni ujub, kita rasa sombong, kita rasa kita ni paling hebat sekali, antara panduan Imam Syafi'i Imam Al-Ghazali, bukan Imam Syafi'i. Antara panduan Imam Ghazali dalam buku Bidayatul Hidayah page 298 ya. Ialah kalau kita berhadapan dengan anak kecil, ya. Kita insaf bila berjumpa dengan anak kecil sebab dia adalah makhluk yang suci. Tak ada dosa. Jumpa baby ke kan, ataupun anak kecil ke yang masih lagi budak-budak lah, masih bocil lah orang kata kan. Betul lah bocil kan? Jangan tahu betul tak? Betul tak? Ketahu ke saya pula. Okay. So kalau kita nampak orang yang macam gitu, anak kecil kan, dia nakal macam mana pun, jangan kita rasa yang dia ni besar pun dia nakal. Tak. Kita kena rasa yang dia ni kecil, tak ada dosa. Kita ni lagi banyak dosa daripada anak kecil ni. Itu akan menghilangkan rasa ujub. Seterusnya, kalau kita nampak ataupun kita berhadapan dengan orang yang lebih dewasa daripada kita kena ingat beliau lebih masuk Islam daripada kita. Beliau lebih banyak pahala daripada kita. Kita ni belum lagi sampai pahala dia sama macam dia. Contohnya. So kita akan rasa yang kecil ke, budak kecil ke, orang tua ke atau orang dewasa, tetap kita ni tak setanding mereka. So tidak akan ada rasa kita ni lebih baik daripada one of them. Contohnya, anak kecil sebab mereka adalah anak yang tak ada berdosa, tak ada dosa pun. Kan? Sekiranya mereka meninggal dunia, masuk syurga tau. Tak payah dihisap. Sebab belum balik lagi. Kan? Ataupun orang yang dewasa, contohnya ibu ayah kita, pakcik-makcik kita contohnya, saudara mara kita contoh, yang lebih dewasa daripada kita merasakan dia dah lama hidup dalam keimanan. Dah banyak pahala dia kumpul. Kita ni yang umur berapa ni dah kumpul tak pahala sama macam dia. Belum tentu lagi. Kan? Tapi Ustazah, dia bukannya buat pahala pun. Kan contohnya, jangan kita rasa macam gitu. Sebab ada lagi, ada dia punya list dia. Yang ketiga, contohnya, berdepan dengan orang yang berilmu. Kita merasakan yang kita ni tak ada ilmu. Dia ni orang yang berilmu, Masya Allah. Allah kasih dia ilmu. Kita ni, Allah tak kasih kita ilmu. So, kita belajar dengan dia. Jadi, terputus sifat ujub tu. Ataupun kita berjumpa dengan orang yang jahil. Yang tak tahu apa. Semua ni tak tahu, contohnya. Kita tahu, contoh. Jangan kita rasa kita ni paling hebat. Sebab dia tak tahu, tak akan dihukum sebenarnya. Sebab dia orang yang jahil. Belum sampai ilmu pada dia. Kita ni ilmu dah sampai. Kita ni bermaksiat dengan ilmu yang kita ada. Lagi dahsyat ke tidak? Lagi dahsyat. Kita tahu, contohnya,
Kita tahu yang ribah tu dosa. Mengumpat tu dosa. Kita buat juga dalam pengetahuan kita. Lagi berat dosanya daripada orang yang tak tahu. Saya tak tahu yang ribah tu dosa. Tak tahulah contohnya. Kan? Lagi berat dosa kita. Sebab kita buat benda tu dalam kita punya ilmu pengetahuan. Lagi berat dosa kita daripada orang yang tak tahu apa. Ataupun berdepan dengan orang kafir. Jangan kita kata, inilah kafir laknatullah. Kan? Masuk neraka confirm. Jangan kita gitu. You never know when dia akan tukar jadi orang Islam. Kalau orang kafir, orang Muslim, dia masuk Islam, semua dosa dia terhapuskan. Dia jadi zero. Dia punya dosa dia zero. Kita dah lama masuk Islam, dosa kita paling banyak zero. Zero. Banyaklah. Banyak dosa kita berbanding dengan orang yang baru masuk Islam. Dan banyak lagi. Ataupun contoh, berdepan dengan orang yang maaf kata, dia low IQ. Orang yang kurang, yang autism. Faham? Yang bukan kurang waras lah. Apa? Yang spesial. Yes, spesial. Yes, special. Orang yang special. Contoh kita berdepan dengan dia. Jangan kita ejek dia. Tak boleh kita ejek dia. Sebab dia dikategorikan orang yang tak dihisap sebenarnya. Sebab dia, Allah kurniakan dia satu benda yang orang lain tak dapat. Iaitu special dia tu lah. Kan? Dia tak akan dihisap sebab dia tak tahu. That's why dia buat benda apa pun, contoh buka seluar ke, kan? Dia ludah kat orang ke, dia tak tahu sebab dia punya akal tak sama macam kita. Yes. Kurang akalnya. Begitulah. Faham ya? So jangan kita ketepikan dia. Kita cakap dengan dia, oi, jangan gitu. Sebab jangan marah dia sebab dia tak tahu. Dan keluarga yang sebenarnya menjaga anak-anak macam ini, besar cabaran dia. Penat sebenarnya. Sebab dia bukan orang biasa. Kita cakap berapa kali pun tak faham. Kan? Kita cakap sekali, kita faham kan? Kan? Dosa tu dosa, pahala tu pahala kan? Dia tak faham contohnya. Contohnya tak faham, tak boleh buat gini. Dia buat juga. So nak kena cakap hari-hari dengan orang macam ini. So pahala tu besar bagi keluarga yang jaga orang-orang yang sebegini. Ni anak syurga orang kata. Kan? Sebab dia apa? Dia takkan dihisap oleh Allah. Because akal dia tak sampai. Dalam ilmu fikih, banyak perkara yang menjadi syarat wajib seorang itu beribadah adalah sebab dia berakal. Kalau dia tak berakal, dia tak diwajibkan untuk solat. Jadi orang-orang macam ini tak diwajibkan solat sebenarnya. Sebab tak ada, dia kurang akalnya. Kalau kita tak nak buat solat, boleh. Jadi macam orang. Kalau nak. Sebab tak ada akal, kurang berakal. Antara syarat kita untuk ibadah, kena berakal. Baligh dan berakal dan semualah. Itu dalam fikih. Ya? Okey. Ada soalan? Bila nak kasih coklat ni kan contohnya. Nanti boleh patah-patahkan lah Saya tak, ni mak saya suruh kasih sebenarnya. Dia ada fruits and nuts. Saya? Siapa yang ada birthday hari ni? Tak ada? Ada yang birthday tak? Tak ada Ada yang hari lahir ke? Tak ada? Tak ada. Sama-sama. Boleh lah. Sambil nak tanya soalan, sambil makan sekali pun boleh. Ada soalan? Ya, saya minta doanya buat kawan kita yang sedang sakit dari Riki dan kawan kita yang mau pulang kampung. Siapa yang pulang nanti? Angkat tangannya. Siapa? Pulang kampung. Ada 2 orang pulang kampung Pulang 1 bulan sajalah. 2 minggu. 2 minggu lepas tu patah balik sini lah. Okey, alhamdulillah. InsyaAllah semoga selamat safarannya insyaAllah. Banyak-banyak doa, selawat.
Kirim salam ahli keluarganya. Semoga semua sihat selalu insyaAllah. Dekat mana keluarganya? Semarang. Tak pernah dengar. Kendal. Oh. Semarang pun sama. Lagi dekat Jawa Tengah. Lagi dekat. Kalau airport tu kat mana Semarang Airport. Oh. Jadi di mana juandanya? Juanda. Okay, insyaAllah. InsyaAllah. Kita kalau tak ada soalan saya tutup majlis lah. Boleh? Tak apa, boleh sambil-sambil makan boleh sambil. Ni happy je kan. Makan tak apa. Banyak istighfar. Kalau kita ada sifat tu, lekas-lekas kita istighfar. Ataupun paling bagus ialah jangan tengok orang. Betul. Hubabah, tak silap siapa. Saya lupa nama Hubabah tu. Hubabah pernah pesan dalam kelas, katanya kita ni banyak sangat tengok orang. Kita banyak bercampur dengan orang, sebab tu kita cakap pasal orang. Kalau tak campur orang, tak akan cakap pasal orang. Sebab kita akan risau dengan diri sendiri. Sebab tu Rasulullah kata apa? Wanita tempat di mana? Bukan. Wanita tempatnya di rumah, bukan neraka. Wanita itu tempatnya di rumah. Sebab adalah tu sebabnya. Sebab wanita ni suka cakap-cakap, suka gosip, suka cerita-cerita kan. Sekarang pun kalau tak keluar rumah pun boleh angkat telefon kan. Senang nak gosip contohnya gitu. Alhamdulillah. Tapi kalau boleh kurang campur dengan orang tu, maksudnya kurang campur dengan yang tak baik lah. Kalau cari kawan yang baik, insyaAllah dia okey. Dia tak akan ajak kita perkara-perkara yang tak baik. Ya. Siapa yang tak nak, siapa yang nak sila. Kalau boleh ambil lah, insyaAllah. Semoga mak saya pun dapat pahala. Sebab mak saya yang suruh kasih sebenarnya. Ibunya suruh kasih. Alhamdulillah. Kalau sweet sikit boleh. Ni okey. Kalau banyak-banyak tu tak boleh. Sama-sama, tak apa. Mak saya yang kasih. Mohon doanya untuk ibu saya lah. Ibu saya yang kasih ni. Dia kata ada kelas kan nanti. Bawa lah. Mak saya yang kasih. Dia tahu yang saya ada kelas hari ni, so dia suruh kasih lah. Alhamdulillah. Baik, kita tutup majlis boleh? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin. Semoga mereka yang akan pulang, ya, sama-sama kita doakan, kita sedekahkan Al-Fatihah, hadiahkan Al-Fatihah kepada mereka yang akan pulang, dan semoga perjalanan pergi dan pulangnya yang terbaiklah, dipermudahkan. Tak ada apa-apa yang keburukan ataupun kemudaratan yang berlaku, insyaAllah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okey, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.